Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanira binti Zulkifli dari KB Set 6 ingin membentangkan khusus GGB 5023 iaitu Kajian Tindakan dalam Pendidikan. Kami dari kumpulan 10 ingin membentangkan tentang isu masalah disiplin pelajar di SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 1 iaitu Ponteng Sekolah. Okey, nama pensyarah kami adalah Dr. Hamidah binti Yamat. Okey, nama ahli kumpulan kami ialah Muhammad Syafiq bin Mat Ali. Yang kedua, Nurul Faizah binti Arifin. Yang ketiga, saya sendiri Tanira binti Zulkifli. Dan yang keempat iaitu Wan Nur Nadia Hanim binti Wan Abdul Hamid. Okey, baiklah, saya teruskan dengan pembentangan saya hari ini iaitu abstrak. Okey, kajian tindakan ini dijalankan untuk mengenal pasti keberkesanan program bimbingan dan kaunseling terhadap isu masalah disiplin pelajar iaitu Ponteng Sekolah di SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 1. Okey, Ponteng Sekolah adalah salah satu masalah disiplin yang semakin ketara dalam kalangan pelajar. Okey, oleh itu, guru-guru berusaha untuk menjayakan program ini dengan menghubungi ibu bapa pelajar yang mempunyai masalah disiplin Ponteng Sekolah. Okey, kajian ini dijalankan dengan menggunakan pengumpulan data-data pelajar Ponteng, respon soal selidik bersama pelajar-pelajar yang terlibat, pertemuan bersama pelajar-pelajar yang terlibat bersama guru bimbingan dan kaunseling serta memantau kehadiran pelajar yang menggunakan buku nota kehadiran. Okey, kajian ini dijalankan pada bulan September 2022 hingga bulan November 2022. Okey, kajian ini telah membuktikan bahawa dengan menggunakan kaedah perbincangan ibu bapa serta belayan kasih dan buku laporan diri adalah sangat berkesan untuk mengatasi isu masalah disiplin pelajar yang suka Ponteng Sekolah. Okay, seterusnya bagi refleksi yang lalu, di sekolah SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 1 terdapat 19 kelas yang terdiri daripada tingkatan 3 iaitu 9 kelas, manakala tingkatan 4 mempunyai 10 kelas. Okey, data ini direkodkan terhadap pelajar Ponteng Sekolah yang merupakan pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 4 yang berada di setiap hujung kelas iaitu kelas S, kelas C dan kelas B. Okey, ketidakhadiran pelajar ke sekolah ini akan memberi kesan terhadap pembelajaran mereka iaitu pelajar akan ketinggalan dalam mata pelajaran yang diajar oleh guru pada hari berkenaan. Okey, hal ini telah menjejaskan kefahaman, pengetahuan dan penguasaan mereka dalam mata pelajaran yang diambil. Namun, ia juga mempengaruhi pencapaian murid dalam tingkatan-tingkatan seterusnya. Selain itu, ketidakhadiran sekolah tanpa sebab dan tidak maklum kepada guru tentang ketidakhadiran ke sekolah juga dianggap sebagai Ponteng Sekolah. Okey, pihak sekolah akan menghantar surat amaran Ponteng Sekolah kepada ibu bapa atau penjaga kepada murid yang tidak hadir ke sekolah tanpa sebarang sebab yang merekodkan sebanyak 10 hari tidak berkala. Okey, oleh itu bilangan hari tidak hadir ke sekolah yang mencapai 20 hari, pihak sekolah akan menghantar surat amaran kedua dan surat amaran ketiga juga diberikan jika mencecah 40 hari pelajar tidak hadir ke sekolah. Oleh itu, bagi mengatasi isu ini, pihak sekolah perlu berusaha lebih lagi untuk menjalankan pelbagai aktiviti supaya dapat menarik minat pelajar untuk datang ke sekolah. Untuk fokus kajian ini dijalankan untuk mengurangkan isu masalah disiplin pelajar iaitu Ponteng Sekolah dalam kalangan murid yang semakin meningkat.
Walaupun mereka telah menerima surat amaran pertama dari pihak sekolah pada awal bulan September. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Bagi objektif ataupun persoalan kajian dimulakan dengan objektif umum. Yang pertama ialah meningkatkan jumlah kehadiran pelajar kelas hujung bagi tingkatan 3 iaitu 3S, 3C dan 3B serta pelajar tingkatan 4 iaitu 4S, 4C dan 4B ke sekolah. Yang kedua, menangani masalah disiplin berkaitan ponten sekolah dalam kalangan pelajar sekolah dengan kaedah yang bersesuaian. Bagi objektif khusus, dimulakan dengan mengenal pasti punca dan permasalahan yang membawa kepada isu masalah disiplin berkaitan ponten sekolah dalam kalangan pelajar. Yang kedua, melaksanakan kaedah dan aktiviti yang dapat membantu pihak sekolah serta pelajar menangani isu ponten sekolah. Yang ketiga, meningkatkan semangat dan memberi motivasi pada kalangan para pelajar untuk menghadirkan diri ke sekolah melalui pelan tindakan yang dijalankan. Yang keempat, mengurangkan permasalahan yang berlaku di sekolah disebabkan oleh ketidakhadiran ke sekolah. Seterusnya, persoalan kajian. Yang pertama, apakah punca dan permasalahan yang dihadapi oleh para pelajar sehingga menimbulkan masalah disiplin ponten sekolah? Yang kedua, apakah kaedah dan pelan tindakan yang dilakukan dalam mengatasi masalah disiplin pelajar berkaitan ponten sekolah dapat membantu mengurangkan isu ponten sekolah? Sasaran ataupun subjek bagi kajian ini terdiri daripada 15 orang pelajar daripada tingkatan 3 dan 15 orang pelajar daripada tingkatan 4. Mereka merupakan pelajar yang berada pada kelas hujung bagi tingkatan mereka iaitu S, C dan juga B. Mereka dipilih kerana mereka mempunyai masalah disiplin berkaitan ponten sekolah yang menyebabkan mereka diberikan surat amaran pertama disebabkan ketidakhadiran ke sekolah selama 10 hari berturut-turut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq bin Ma'in akan meneruskan perbatangan cadangan tinjauan awal dan penilaian tinjauan masalah. Daripada analisis ketidakhadiran pelajar bagi bulan September hingga November, didapati bilangan kes ponten sekolah atau ketidakhadiran tanpa sebab iaitu ponten sekolah bagi kelas tingkatan 3S, 3C dan 3B dan tingkatan 4S, 4C dan 4B adalah tinggi. Setelah saya membuat semakan kehadiran bagi kelas-kelas berkenaan, didapati seramai 30 orang pelajar menunjukkan bilangan hari ketidakhadiran atau ponten sekolah yang tinggi. Seterusnya adalah data ponten sekolah bagi tingkatan 3S, 3C dan 3B. Okey, data ponten sekolah ini diambil selama 3 bulan iaitu bulan September, Oktober dan November 2022. Bagi tingkatan 3S, jumlah pelajar di dalam kelas seramai 32 orang. Pada bulan September, pelajar yang ponten sekolah adalah 10 orang daripada 32 orang. Pada bulan Oktober, seramai 17 orang daripada 32 orang yang ponten sekolah. Pada bulan November pula, 9 orang daripada 32 orang ponten sekolah. Manakala bagi kelas 3C, seramai 13 orang daripada 28 dan pada bulan Oktober, seramai 9 orang daripada 28. Pada bulan November pula, seramai 7 orang daripada 28. Okey, bagi kelas 3B pula, pada bulan September, seramai 12 orang daripada 35 orang yang ponten sekolah dan pada bulan Oktober seramai 10 orang daripada 35 yang ponten sekolah. Manakala bagi bulan November seramai 8 orang daripada 35 orang yang ponten sekolah. Seterusnya, data ponten sekolah bagi tingkatan 4 iaitu kelas 4S, 4C dan 4B. Bagi kelas 4S, pada bulan September, pelajar yang ponten sekolah seramai 6 orang daripada 31 orang bilangan pelajar. Pada bulan Oktober, 15 orang daripada 31. Pada bulan November, 9 orang daripada 31. Manakala bagi kelas 4C, seramai pada bulan September seramai 11 orang per 36 orang bilangan pelajar.
pada bulan Oktober 17 orang per 36 orang, pada bulan November 10 orang per 36 orang. Manakala bagi kelas 4B, 18 orang per 30 orang yang ponteng sekolah pada bulan September, manakala bulan Oktober 14 orang daripada 30 orang, daripada bulan November 7 orang daripada 30 orang yang ponteng sekolah. Ini adalah data-data ponteng sekolah bagi kelas tingkatan 4. Seterusnya, tindakan yang dijalankan untuk mengenai isu ponteng sekolah. Antara tindakan yang telah dijalankan iaitu tindakan 1, menjemput ibu bapa serta penjaga pelajar ke sekolah untuk sesi pembincangan isu ponteng sekolah walaupun surat amaran daripada pihak sekolah telah dihantar. Tindakan 2, mengadakan sesi temu bual dan soal selidik berkaitan dengan faktor diri, faktor keluarga dan faktor persekitaran atau memberi motivasi kepada pelajar yang ponteng sekolah. Tindakan 3, catatkan kehadiran pelajar oleh kaunselor sekolah dalam buku rekod penggunaan bilik unit bimbingan dan kaunselor serta dengan buku nota kecil pada setiap hari bagi pelajar yang ponteng sekolah. Seterusnya, pelaksanaan tindakan dan hasil. Dari segi pelaksanaan tingkatan 1, pembincangan dengan ibu bapa. Okey, bagi pembincangan dengan ibu bapa, saya telah menelefon ibu bapa 30 responden yang terdiri daripada pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 4 dan menjemput mereka hadir ke sekolah untuk perbincangan lanjut tentang isu ponteng sekolah. Dalam perbualan melalui telefon, saya memberi pengingatan tentang kesalahan ponteng sekolah anak mereka dan tindakan yang bakal diambil oleh pihak sekolah jika masalah itu berterusan. Namun begitu, dalam kalangan 30 orang responden, terdapat 3 orang keluarga responden tidak dapat dihubungi. Selain itu, terdapat seorang ibu responden memalukan ketidakhadiran anak ke sekolah disebabkan tidak sihat dan seorang lagi balik kampung atas urusan keluarga. Ibu bapa pelajar responden berkenaan berjanji akan menghantar surat tunjuk sebat kepada pihak sekolah sekiranya anak tidak hadir ke sekolah kerana urusan keluarga pada masa akan datang. 25 orang ibu bapa responden yang mempunyai yang lain memberi kerjasama yang baik kerana berjanji akan memantau kehadiran anak, memandangkan anak-anak mempunyai tabiat tidak hadir ke sekolah tanpa sebab muhasabah, contohnya bangun lewat atau malas berjalan kaki ke sekolah kerana cuaca panas. Semua ibu bapa yang terlibat tidak sedar bahawa anak telah layak mendapat surat amaran ponteng sekolah yang kedua. Di samping itu, dalam perbincangan bersama ibu bapa, saya didapati bagi memastikan ketidakhadiran pelajar, pihak sekolah perlu mengambil tindakan yang pantas. Majoriti ibu bapa yang menghargai usaha cikgu yang bersanggup menelefon dan memberi maklumat terkini tentang tingkah laku anak mereka di sekolah. Bagi tindakan pelaksanaan yang kedua, sesi belayan jiwa atau sesi kaunseling. Seterusnya, bagi pelaksanaan tindakan kedua pula iaitu kaunseling sekolah. Puan Haliza binti Ibrahim telah menjalani sesi kaunseling berkelompok dengan semua responden mengikut kelas dan jantina. Daripada hasil temubual tersebut, didapati responden tidak hadir ke sekolah kerana malas dan tidak berdisiplin. Seramai 9 orang responden tidak hadir ke sekolah kerana selalu tidur lewat akibat sibuk melayari internet sehingga lewat malam. Seorang lagi selalu tidur walaupun tidak disuruh bangun ibu bapa pada waktu pagi untuk ke sekolah. Namun begitu, terdapat 3 orang responden memberi alasan tidak hadir ke sekolah kerana tidak minat untuk belajar. Terdapat 2 orang responden berasa bosan kerana tidak mempunyai kawan rapat di sekolah untuk berkongsi cerita. Dalam sesi kaunseling berkelompok, kepentingan ilmu dalam kehidupan, kelulusan yang diperlukan oleh IPT dan IPTS telah dibawa berbincang bersama. Seterusnya, kaunseling sekolah telah mengajarkan bahan-bahan berkaitan seperti kerjaya.
Ahli kelompok juga diminta berbincang isu-isu menyeronokkan bagi mereka di sekolah serta cita-cita masa depan. Kaunseling sekolah mengasaskan kepentingan sikap disiplin dalam kehidupan kita. Semua responden menunjukkan respon yang amat menggalakkan dalam sesi berkenaan. Selepas menjalani sesi kaunselor iaitu sesi belayan jiwa, semua responden berjanji akan cuba hadir ke sekolah setiap hari dan cuba belajar di sekolah sekurang-kurangnya tamat pengajian sampai tingkatan 5. Seterusnya, responden berjanji sekiranya terdapat hal peribadi atau sakit berehat di rumah, mereka akan menghantar surat ibu bapa kepada pihak sekolah agar tidak dikenakan tindakan disiplin oleh pihak sekolah. Dalam sesi kaunseling berkenaan, kaunselor telah menunjukkan cara menulis surat ibu bapa kepada pihak sekolah sekiranya respon tidak dapat hadir ke sekolah. Sekolah memandangkan terdapat ibu bapa yang tidak tahu cara menulis surat rasmi. Langkah ini boleh membantu meningkatkan semangat bertanggungjawab dalam kalangan responden. Seterusnya adalah pelaksanaan tingkatan yang ketiga, iaitu buku laporan. Bagi pelaksanaan yang ketiga, buku kecil telah disediakan untuk setiap responden bagi mencatat kehadiran mereka ke sekolah setiap hari. Responden perlu mendapatkan tanda tangan guru kelas atau guru ganti kelas dan tanda tangan ibu bapa rumah setiap hari persekolahan. Seterusnya, guru-guru kelas digalakkan untuk menulis ayat-ayat yang memberi motivasi dalam buku kecil untuk menggalakkan pelajar-pelajar hadir ke sekolah setiap hari. Dengan cara ini, ia dapat membantu ibu bapa memantau kehadiran anak mereka ke sekolah pada setiap hari walaupun kedua-dua mereka bekerja dan tiada di rumah. Kaunselor turut berjanji akan memberikan hadiah kepada murid yang mempunyai serta mencapai kehadiran penuh ke sekolah pada bulan Oktober dan November. Seterusnya adalah refleksi kajian. Daripada kajian ini, didapati seramai 27 orang daripada responden menunjukkan perubahan yang positif terhadap kehadiran ke sekolah. Manakala seorang responden masih kerap tidak hadir ke sekolah atas alasan sakit, manakala dua orang lagi pelajar pula selalu tidak hadir ke sekolah tanpa sebab. Oleh demikian, dalam masa yang sama, keluarga-keluarga kedua responden ini berkenaan tidak dapat dihubungi oleh pihak sekolah. Seterusnya, cadangan kajian seterusnya. Memandangkan kajian ini boleh membawa kepada perubahan diri yang positif terhadap kehadiran pelajar ke sekolah, saya dan kaunselor sekolah akan menjalani kajian yang sama dengan responden-responden daripada kelas-kelas yang lain serta tingkatan yang lain. Saya berharap agar dengan ini meneruskan kajian ini di sekolah sedikit sebanyak dapat mengurangkan amalan potensi sekolah serta isu disiplin yang dapat dikurangkan dalam kalangan pelajar sekolah menengah kebangsaan Datuk Mahmud Paduka Raja 1. Seterusnya, perbatangan diteruskan dengan tindakan atau program intervisi yang dicadangkan. Bagi program intervisi, terdapat 4 kolom iaitu aktiviti, program intervisi, sarangan dan pelaksanaan. Bagi aktiviti, murid tidak hadir ke sekolah. Bagi program intervisi adalah program belayan jiwa ke hati ke hati. Bagi saranan iaitu murid yang pernah menerima surat amaran potensi sekolah. Pelaksanaan intervisi berkelompok bersama kaunselor, soal sidik masalah ketidakhadiran murid, sesi bersama ibu bapa dan kaunselor, dan pelaksanaan sebanyak 2 kali setahun. Seterusnya, murid tidak hadir ke sekolah. Program belayan jiwa iaitu program cakna kepada murid-murid yang tidak dapat hadir ke sekolah. Murid yang tidak dapat dihubungi ibu bapa melalui telefon. Lawatan ke rumah untuk pembincangan masalah anak mereka. Pelaksanaan minimum 15 kes potensi sekolah pada setiap bulan. Seterusnya, program
intervensi yang dicadangkan, aktiviti tidak mengharapkan guru tingkatan semata-mata dalam pengurusan kehadiran murid. Selain itu, bukan guru-guru tingkatan saja yang boleh memantau kehadiran murid, manakala guru-guru lain juga perlu terlibat dalam memantau murid. Program iaitu program belayan jiwa dari segi mentor. Sarangan ialah semua guru di sekolah bagi pelaksanaan melatih mentor bagi setiap kelas bagi membantu guru tingkatan dalam pengurusan kehadiran murid. Selain itu juga kelas yang mendapati peratus kehadiran murid yang cemerlang sebanyak 90%, guru tingkatan dan mentor akan diberikan CJ penghargaan secara individu. Kelas yang dapat meningkatkan kehadiran selama 3 bulan berturut-turut walaupun tidak mencapai 90% akan dianugerahkan CJ harapan. Guru tingkatan dan mentor kelas tersebut akan memperolehi CJ penghargaan individu. Pelaksanaan ini dilaksanakan pada setiap bulan. Seterusnya, aktiviti menggalakkan lebih ramai murid mempunyai motivasi harian untuk ke sekolah. Bagi program intervensi adalah program belayan jiwa. Sarangan yang terlibat adalah semua murid ponteng sekolah tingkatan 3 dan tingkatan 4. Pelaksanaan program ini, kelas yang mempunyai peratus kehadiran murid cemerlang sebanyak 90% akan dianugerahkan CJ kecemerlangan kehadiran kelas. Kelas yang dapat meningkatkan kehadiran selama 3 bulan berturut-turut walaupun tidak mencapai 90% akan dianugerahkan CJ harapan. Pengumuman dan penyerahan CJ diberikan di tapak perhimpunan sekolah. Kelas terbaik kehadiran akan diberikan jaranan lawatan di akhir tahun, manakala kelas yang terbaik kehadiran tingkatan pula dapat mengikuti lawatan ke IPTA setiap kali mendapat jemputan daripada IPTA. Pelaksanaan ini dilaksanakan pada setiap bulan. Seterusnya, tinggalkan program intervensi yang dicadangkan, aktiviti murid kerap ponteng sekolah. Program intervensi ialah program sport sistem pemasaran orang tertentu. Bagi saranan, 30 orang murid daripada tingkatan 3 dan tingkatan 4 yang pernah mendapat surat amaran ponteng sekolah. Bagi pelaksanaan program, setiap murid ini diberikan kad sport yang berwarna merah. Setiap guru mata pelajar akan mendatangi kad tersebut dan memberikan komen jika murid lewat untuk masuk ke kelas. Seterusnya, aktiviti menggalakkan lebih ramai murid suka ke sekolah. Program sasiah unggul individu terbilan. Murid yang hadir penuh pada setiap bulan. Murid terpilih akan diberikan CJ pengarahan kehadiran penuh. Pelaksanaan ini di akhir penggal pertama dan kedua persekolahan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, bagi jadual pelaksanaan kajian pula, yang pertama bagi aktiviti yang pertama ialah mengenal pasti masalah, dilakukan pada September 2022 dengan membuat kerangka proposal berdasarkan maklumat yang diperoleh. Yang kedua iaitu melaksanakan tinjauan awal dilakukan pada bulan September 2022. Seterusnya, tinjauan awal dilaksanakan kepada 15 orang pelajar tingkatan 3 dan 15 orang pelajar tingkatan 4 yang menjadi respon kajian ini. Kesemua responden ini diambil dari 3 kelas hujung bagi setiap tingkatan. Yang ketiga, merancang tindakan dilakukan pada September 2022. Perancangan yang teliti perlu dibuat bagi memastikan dapatan kajian diperolehi dengan tepat. Seterusnya, melaksanakan tindakan 1 iaitu sesi perjumpaan dengan ibu bapa pada Oktober 2022. Aktiviti dibuat untuk mendengar masalah isu ponteng sekolah pelajar yang terbabit.
Okey, seterusnya iaitu melaksanakan tindakan yang kedua iaitu sesi kaunseling bersama kaunselor yang diberi nama sesi belayan jiwa. Sesi ini mengadakan sesi temu bual dan soal selidik berkaitan dengan faktor diri, faktor keluarga dan faktor persekitaran. Ini dilakukan pada bulan Oktober 2022 dan aktiviti ini dapat memberikan motivasi kepada pelajar yang terlibat. Seterusnya, melaksanakan tindakan yang ketiga iaitu buku lapor diri. Catatan kehadiran pelajar oleh kaunselor sekolah dalam buku rekod penggunaan bilik unit bimbingan dan kaunseling. Sesi ini diadakan pada bulan November 2022 bagi melihat maklum balas serta bilangan kehadiran menunjukkan perubahan ataupun tidak terhadap kajian yang dilakukan. Seterusnya, refleksi kajian. Refleksi ini dilakukan pada bulan Disember 2022 bagi melihat maklum balas amat penting dalam melakukan sesuatu kajian tindakan untuk meneliti kesahan dan kepercayaan terhadap kajian tindakan yang dilakukan. Seterusnya, menulis laporan kajian. Menulis laporan kajian ini dilakukan pada bulan Disember 2022. Laporan yang lengkap perlu dibuat dalam bentuk laporan yang bertulis bagi memudahkan guru-guru membuat rujukan dan cadangan penambahbaikan terhadap sesuatu isu permasalahan yang timbul. Dan yang terakhir sekali iaitu menghantar kajian. Dilakukan pada bulan Disember 2022. Laporan kajian perlu diserahkan kepada pihak pentadbir atau penyelaras kajian tindakan untuk melihat dapatan iaitu hasil daripada pelaksanaan kajian tindakan ini. Okey, bagi anggaran pembelajaran kajian pula, yang pertama, sagu hati dan sijil penghargaan kepada kaunselor bernilai RM100. Kedua, buku nota kecil dan pen bernilai RM60. Yang ketiga, kertas A4 RM12. Yang keempat, bahan fotostat bernilai RM10. Banner untuk sesi kaunseling iaitu belayan jiwa bersamaan dengan RM30. Jumlah keseluruhannya ialah RM212. Secara kesimpulannya, kajian ini akan dapat menyelesaikan masalah disiplin terutama isu ponting sekolah dalam kalangan pelajar dengan adanya sesi kaunseling bersama kaunselor dan tinjauan dengan ibu bapa pelajar yang terbabit. Oleh itu, diharapkan kajian ini boleh membawa kepada perubahan diri yang positif terhadap kehadiran pelajar ke sekolah dan sekaligus dapat mengurangkan amalan ponting sekolah serta isu disiplin dapat dikurangkan dalam kalangan pelajar SMK Datuk Mahmud Paruka Raja 1. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.